Jadi usaha untuk menghilangkan sifat-sifat syirik ni, yang dunia yang tolong kita ni, ialah satu usaha yang peningkatan diri kita. Makin tua, dia diuji macam-macam lah. Masa kecil dia ingat bapak dia yang selesai masalah dia. Masa besar dia ingat duit ringgit. Masa tua dia kata pangkat dia. Kalau aku tak nak pangkat ni, hidup susah. Sedangkan dia punya hubungan Allah SWT yang menyebabkan selesai masalahnya, kan? Dunia ni hanya ujian. Diujikan dengan apa? Dengan dunia. Diujikan dengan nafsu yang maukan akan dunia, dan diuji dengan harta supaya kita rasa harta ni, dengan ada harta selamat. Dan diuji dengan syaitan, iaitu menggoda kita supaya merasakan bahawa inilah kehidupan yang betul. Dia lupa kehidupan akhirat. Jadi peningkatan kita dalam yakin Allah satu hal dah. Dia ada macam-macam tingkat. Daripada bawah ni tak beriman, orang kufur, kepada beriman. Kemudian iman dia ni ada syak wasangka dia, syak-syak dia, was-was, kan? Kemudian bulat. Iman ni dia tak ada 99% beriman, sikit was-was, bukan iman. Iman ni yakin bahawa Allah SWT yang buat kita, Allah SWT Tuhan segala semesta alam, dan Tuhan yang telah menjadikan kita, yang akan balik bawa kita besok di akhirat, dan dia akan soal jawab, dan di akhirat ada kehidupan yang kekal abadi panjang. So, sempurnakan diri kita tu. Jadi nak datang kepada sifat mengharap pada Allah, tu kena usaha. Datang kepada sifat takut pada Allah. Harap dan takutnya adalah takwa. Harap-harap Allah terima kita punya amalan. Takut-takut Allah tolak. Ini takwa, kan? Nak bina takwa. Nak bina takwa sampai makam raja, orang kata, makam mengharap pada Allah. Yang ada pada diri dia Allah SWT. Ni nak kena usaha. Pasal apa? Dalam memahami benda ni, dia berkaitan dengan kita punya kematangan hidup juga. Masa muda tak matang. Apa maksud tak matang? Dia tak boleh fikir benda-benda yang lain daripada apa yang dia nampak. Muda ni dia perangai dia macam tadilah. Dia mula berjalan, boleh merangkak dan berjalan, mula berlari, mula nak bercakap. Dia sifat dia lebih macam kebinatangan. Nak hidup macam binatang. Bangun pukul berapa ikut suka, tidur pukul berapa ikut suka, buat apa. Tak disiplin. Semakin matang, dia akan nampak ada benda-benda besar di depan. Dia tengok kematian, dia akan tanya, mati ni apa, ke mana orang pergi. Dia akan mula bertanya, dia cari agama. Bila Allah datang kepada agama, dia mula yakin bahawa inilah kehidupan. Nampak jawapan dia itu, inilah amalan-amalan dia kena buat supaya dia balik menyembah Allah, Allah redha pada dia. Bila dia dah makin macam tu, dia dah faham benda yang tak nampak. Benda gaib dia boleh faham. Masa muda-muda kadang benda gaib tak faham. Bila kita cerita kubur pun dia boleh senyum, dia cerita. Dia tengok orang mati pun dia kata apa? Oh, aku lambat lagi, kan? Ataupun sian, orang tu mati, macam dia tak mati. Tetapi semakin berusia dia akan tengok kematian yang sangat dekat dengan dia. Sebab orang tu semua mati. Dia pun mati, bapak dia pun nampak mati, abang dia mati. Dia dah mula meninggal. Dia dah mula takut. Dia mula rasa dah kebenaran kematian tu, hakikat tu makin dekat dengan dia. So, keimanan dia kena tingkat pada Allah SWT. Amalan dia makin banyak kepada Allah SWT. Kemudian apa kita nak tingkat lagi ialah hablum minan nas, dengan manusia. Kan, hubungan manusia kita kena baik. Hubungan manusia, pertama-tama manusia yang kita kena baik ialah siapa? Mak bapak kita. Kedua, apabila kita besar sikit, kan, kita ada kawan, orang keliling kita yang luar rumah, dengan masyarakat, dengan kawan. Lepas tu kita akan belajar agama. Hubungan kita dengan adab kita dengan guru kita. Dalam Islam, guru ni memanglah satu perkara yang mesti ada satu orang tu dalam Islam. Dalam Islam, hidup ni mesti berilmu, maka maknanya tidak boleh tidak. Salah satu benda yang dia kena usahakan adalah adab dia pada berguru. Dan belajar macam mana dia nak belajar, dan dia mesti ada guru. Dalam agama lain dia tak kisah. Dalam orang lain ada guru, tak ada guru dia tak kisah. Tapi kita, guru yang boleh bawa kita faham pada kehidupan akhirat, ini guru, kita kena tahu macam mana nak beradab. Ini hubungan dengan guru pula macam mana. Kemudian pula dia akan ada jiran, macam mana hubungan dia dengan jiran. Macam mana pula dia punya hubungan sebagai satu orang Islam. Satu perkara yang paling penting adalah hidup beratur, bersusun atur, dan ada undang-undang. Islam sangat mementingkan law and order. Sebab tu Islam adalah antara usaha-usaha ulama-ulama dulu dan orang dahulu, masyarakat Islam dulu, ialah membina negara. Dia kena ada susun. Dia kena ada polis, dia kena ada raja, ketua, amir kena ada. Jadi kita pula kena pandai kalau kita dilantik menjadi pemimpin, amir, apa adab perangai kita, akhlak kita, dan kita punya tanggungjawab kita.
Kemudian apabila kita jadi rakyat, kita kena tahu macam mana perangai dalam satu orang rakyat. Dia tak boleh, benda tu memang termaktub dalam perlembagaan kehidupan Islam, dustur kehidupan Islam, bahawa kita kena tahu bersikap sebagai seorang rakyat, tak merosakkan negara. Kemudian dia berkahwin. Kan? Dalam Quran banyak cerita suami dan isteri, suami dan isteri, suami dan isteri. Kan? Macam mana nak jadi suami yang baik? Apa yang dikatakan satu orang lelaki, ar-rijal, dia boleh berkahwin. Dia kata tugas utama dia kum anfusikum wa ahlikum nar. Macam mana nak buat tu? Menyelamatkan diri suami itu, menyelamatkan diri dia dan menyelamatkan ahli keluarga dia daripada api neraka, itu tanggungjawab utama dia. Dia kena belajar benda tu. Semakin elok, semakin elok, semakin elok. Isteri pula, dia kena belajar menjadi isteri yang baik. Kemudian dua-dua orang, suami dan isteri, dapat anak, menjadi bapa dan ibu yang baik kepada anak. Bapa yang paling bagus sekali ialah dia telah meletakkan anak dia dalam belajar agama. Sebab apa? Esok anak dia selamat. Bapa yang paling teruk tak menghiraukan anak dia tentang kehidupan akhirat. Nak ya anak dia tak boleh baca Quran. Kemudian bila dia dihantar pula, anak tadi bila besar dihantar pula menjadi pelajar, tanggungjawab dia semakin baik dalam pelajarannya. Dia ada sasaran dalam belajar. Masa muda belajar apa? Masa muda belajar mendapatkan kemahiran-kemahiran dalam agama dulu. Sebab dia tak ada pengalaman hidup, tak cerdik, tak matang. So kerja dia hafal Quran dulu. Dia tak boleh nak baca tafsir lagi. Dia hafal Quran dulu kan. Belajar tajwid, baca hafal. Belajar tajwid lah. Hafal doa, baca doa, belajar macam mana nak solat dulu. Hakikat solat tak ada pada dia masa tu dia muda. Kemudian apabila dia besar, dia belia, dia kena ubah daripada setakat semayang datang kepada hakikat semayang yang khusyuk. Jadi dia mula matang. Bila mula matang, dia kena nak dapatkan khusyuk. Masa budak-budak dia tak faham khusyuk tu apa. Dia hanya tahu bahawa dia kena semayang dengan baik daripada segi luaran. Daripada segi aturan luaran, fiqh luaran. Ambil wuduk nampak, hati dia bengkok ni tak nampak. Tetapi semakin dia berusia, dia kena betulkan hati dia pula. Sebab khusyuk pula. Jadi peringkat mengaji itu ikut peringkat umur. Dan satu orang kalau Allah SWT bagi dia, sebab satu orang tak sama, dia punya kecerdikan dia, dia punya kecelaruan fikiran dia. Ada celaru kurang, ada celaru banyak. Ada yang cerdik cepat, ada yang cerdik lambat. Ada yang senang tangkap ilmu, ada yang lambat sikit tangkap ilmu. Dia macam besi lah kan, logam dalam bumi. Logam kalau magnesium, dan satunya logam magnesium tu, bila dia kena air, dia slow je, dia tak terbakar sangat dengan api, dengan air. Tapi ada satu jenis logam dia panggil kalium. Kalau letak dalam air, dia menangkap. Macam tu dia, orang ni macam logam. Ada orang logam dia slow. Ada orang dia cepat menangkap api. Macam tu, bila bagi ilmu dapat. Ada setengah orang confused banyak. Dia tak faham apa hidup dia, dia cenderung pada benda buruk banyak, dia susah nak dapat ilmu. Bagi dia berkawan, dia pergi cari kawan yang suka berasap, rokok, berapu. Yang seorang ni pergi cari kawan yang suka mengaji, hafal Quran, dia suka duduk. Dia macam tu. Jadi bila makin kembang, ada orang yang bila dia macam tu, Allah bagi dia kecerdasan lebih laju. Dia punya confuse ataupun dia punya celaru fikiran dia tu kurang, dia banyak jelas. Dia ni insya-Allah bila jadi alim, masyarakat kena push dia dan support dia untuk jadi alim. Sebab apa? Dia akan mengaji dalam-dalam, dia ni akan balik dan nasihat masyarakat tentang agama. Malah dia akan jadi penasihat besar dalam agama, dalam masyarakat, untuk nasihatkan orang daripada segi agama begini nak selesai. Yang orang muda tadi yang naik agak tak berapa bagus kecerdasan dari segi akal fikiran, tak mau jadi ulama. Dia kena pegang benda-benda fardu ain yang tetap juga kan. Benda-benda asas agama dia kena buat. Walaupun dia pergi kerja biasa, tapi dia kena ada macam mana nak sembahyang dengan betul, macam mana nak didik anak dengan betul. Kan? Ini dia semakin tingkat sebelum kita kembali jumpa Allah. Ini dia panggil usaha kita atas muka bumi. Bukan usaha kita. Hari ni orang nak nampak perkembangan dan kejayaan, kebahagiaan orang tu daripada segi luaran. Apa segi luaran? Oh, dah ada harta benda kan. Oh, baguslah. Kau sekarang apa? Aku sekarang ni dah kerja, dah kumpul duit. Kan? Ataupun kerja berniaga. Oh, dah ada perniagaan bagus. Lepas tu berniaga, oh dah berniaga ada satu cawangan, ada dua cawangan. Oh, kau kerja sekarang, hari tu aku dapat gaji 1,000, sekarang gaji 1,500. Oh, dah naik dari segi harta. Oh, kau dah beli motor kecil, motor murah. Sekarang aku dah tukar motor mahal.
Oh dulu kereta kecil, orang nampak itu sebagai satu perkembangan hidup, pembangunan kan. Dah kahwin, tak kahwin, kahwin. Ustaz tak kahwin, bila nak kahwin? Oh, dah kahwin. Dah kahwin, bila nak dapat anak? Ustaz tak dapat anak, dapat anak. Anak berapa? 2 orang. Oh hebat. Anak ni 3 orang, hebat. Diukur daripada jumlah anak pula, kejayaan. Oh belah beli rumah pula. Dulu sewa rumah, sekarang beli rumah. Kan? Baru mula-mula kahwin, rumah 2 bilik. Sebab anak tak ramai. Lepas tu makin besar boleh beli rumah 4 bilik pula. Dia berjaya. Tapi dalam Islam, perkara dunia ni tidak dikatakan kejayaan dan kebaikan. Kerana apa? Kerana dia hanyalah satu benda sementara. Ya. Katalah satu orang jumpa, Ustaz Jo, saya ada 10 juta nak bagi kat Ustaz Jo. Tu sikit. Tak betul nak bagi Ustaz Jo. Betul nak bagi saya? Bagi. Kan? Sekejap lagi saya bawa, saya bagi Ustaz. Ya betul Ustaz. Betul Ustaz, kita bagi. Lusa saya ambil balik ya. Ambil balik semua 10 juta. Adakah satu benda yang seronok itu? Tak seronok sebab dia ambil sekejap lagi. Besok 2 hari lagi jadi beban pula, betul? Takut hilang selama 2 hari tu. Dia kata kalau hilang terbelanja, ganti balik lah. Baru kita pula kena cari tempat simpan laci, duduk bawah katil semua. Takut orang curi duit 10,000 tu, kena sungguh sejuta tu, 2 hari lagi kena bagi balik kat dia bulat 10 juta kan. Tak bahagia. Macam tu dunia. Bila kita nak balik kembali dalam kubur kan, Zahid ada jumpa kawan ada meninggal aksiden motor, bapak dia ambil motor sekali dengan EX5 tu masuk dalam kubur dengan dia ada. Dia tak bawa balik harta kan. Jadi kebahagiaan orang Islam ialah satu benda yang kekal. Rumah yang kekal di akhirat. Yang Allah sediakan tahtihal anhar khalidina fiha abada. Sungai-sungai mengalir dalam syurga di sana Allah akan bagi. Jadi orang Islam yang kekal dia amal. Iman dan amal dia kekal. Yang ni dia nak masuk kubur. Banyak mana dia buat, macam mana perangai dia, berapa banyak keadilan dia dalam hidup dia di dunia, yang tu dikira depan Allah SWT. Jadi orang Islam bahagia dia bila amal bagus. Bukan harta banyak bagus. Sebab harta ni dia akan ambil balik. Tak? Malah menjadi beban bila dia tanya, itu belanja buat apa? Dapat 1,000 kan? RM1 tu buat apa? RM1 kedua dapat buat apa? RM1 ketiga buat apa? RM1 keempat buat apa? RM1 kelima buat apa? Jadi kejayaan dan kebahagiaan orang Islam ialah benda yang permanent, benda yang tetap. Iaitu yang tetap ialah amal. Yang akan berubah menjadi makhluk dalam kubur, dia akan jadi satu makhluk lindung kita. Contohnya apa? Masuk kubur kan, nak kena disoal jawab. Tiba-tiba satu pemuda yang cantik datang bangun jaga kita. Kita tanya, siapa dia ni? Akulah Quran yang kau jaga aku siang dan malam mengaji. Aku hari ini lindung kau. Wahai malaikat, Munkar dan Nakir nak tanya soalan pada dia, boleh tanya tapi tanya boleh jauh. Aku jaga dia. Amal menjadi peneman kita dalam kubur. Kubur kita gelap, tiba-tiba cerah, cahaya. Kenapa cahaya? Kerana TMB pasang lampu ke dalam kubur? Tak, kerana tahajud dia. Jadi amal kita ni bawa kebahagiaan. Bukan harta benda bawa kebahagiaan. Sebab harta benda dia akan ambil balik. Macam tadilah cerita, bagi 10 juta besok ambil balik. Tapi kalau bagi 10 juta, belanjalah nak suka-suka. Tak payah bagi balik, tak payah, memang nak bagi. Yang tu kita nak, betul tak? Itulah amal. InsyaAllah, semoga Allah SWT fahamkan kita apa dia kejayaan sebenarnya dan apa tugas kita atas dunia. Kita datang nak makin refine, menghalusi kita ni kehidupan sampai kita balik seolah-olah kita ni ukiran yang indah, cantik. Sebelum balik jumpa Allah, cantik ukiran jiwa kita. Orang jumpa kita pun, kalau orang tengok jumpa tengah jalan, Allah Akbar, Ustaz Faiz ni macam wali Allah. Kita nak main tu. Bila kita meninggal, hari orang kuburkan kita tu, orang tak perlu puji kita pun, betul tak? Orang mati buat apa kita nak puji? Orang mati, kalau orang hidup kita puji, dia boleh belanja kita kopi lagi. Tapi orang mati kalau kita puji dia boleh belanja kita? Tak ada. Tapi kalau orang puji pada orang mati, memang dia puji semua ikhlas. Dia ni selama dia hidup itu, kampung kami semua masalah dia. Anak-anak orang kampung tak boleh mengaji Quran, dia lah ajar. Orang kampung tak faham hidup ni apa, dia lah ajar. Dia faham. Orang kampung kenduri, dia lah yang rajin sekali masak basuh. Orang kampung ni kalau ada kematian, dia lah juga. Dia ni menjadi satu orang cahaya dalam kehidupan orang. Macam Nabi SAW. Yang ni orang akan puji, macam itulah Allah SWT akan puji dia juga. Kan? Jadi kita nak refine, nak menghalusi hidup kita ni, diri kita ni, sehingga balik jumpa Allah, kita bahagia insyaAllah. Right? Semoga Allah SWT dapatkan kita semua balik, kamu semua dapat beramal kepada Tuhan insyaAllah. Kita tutup majlis dengan tasbih kepada Allah.
Subhanallah wa bihamdihi.